Halo, apa kabar semua? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada hari ini, cikgu akan mengajar subjek pendidikan kesihatan dan tajuk pembelajaran pada hari ini ialah perkembangan seksual sekunder. Jadi kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca tajuk standard pembelajaran. Standard pembelajaran. 1. Mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Kedua, mengaplikasikan cara mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Ketiga, mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Dan yang keempat, menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Pada peringkat awal remaja, setiap remaja perlu tahu cara untuk mengurus dan membuat keputusan dalam menyesuaikan diri dengan pertumbuhan yang berlaku pada aspek fizikalnya. Remaja biasanya obses dengan perubahan-perubahan yang berlaku pada tubuh badannya dan mereka juga akan saling membanding dirinya dengan rakan sebayanya. Remaja perlu berkomunikasi secara berkesan. Komunikasi berkesan dan perhubungan yang baik dengan orang sekeliling dapat membantu menguruskan perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Apakah yang kamu dapat kaitkan antara gambar dengan tajuk pembelajaran? Baiklah, cuba kamu lihat gambar yang cikgu sudah sediakan di sini. Okey, jadi apakah yang kamu dapat lihat pada gambar ini dan kaitkannya dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey. Ya, tajuk pembelajaran kita hari ini cikgu ulang tadi ialah perkembangan seksual sekunder. Okey, jadi dapat menjawab? Ya, saya kira senang sahaja kan apabila kamu lihat gambar raja ini. Okey, kamu dapat melihat perkembangan fizikal daripada janin sehinggalah menjadi bayi dan bayi yang besar. Okey, ni kecil baru lahir. Okey, kepada kanak-kanak dan seterusnya kepada remaja. Jadi kamu boleh nampak perubahan yang sangat ketara sekali. Okey. Baiklah, slide seterusnya adalah tentang kenali perkembangan seksual sekunder. Okey, persoalan yang pertama sekali ataupun soalan yang pertama sekali ialah apakah maksud perkembangan seksual sekunder? Ya, seksual sekunder ialah perubahan yang berlaku pada tubuh pada permulaan akil balik yang melibatkan perkembangan dan perubahan aspek fizikal dan emosi remaja. Apakah perubahan fizikal yang berlaku? Okey. Jadi kita mahu belajar apakah yang berlaku fizikal, apakah perubahan fizikal yang berlaku pada tubuh badan kita. Okey, sama ada tubuh badan kita sebagai seorang wanita ataupun perempuan, dan kita juga harus belajar perubahan fizikal untuk pelajar lelaki. Kita mesti tahu kerana untuk komunikasi yang berkesan di antara satu dengan yang lain. Okey, alright, next. Okey, pertama sekali kita lihat pula. Okey, kita belajar dulu apakah perubahan fizikal yang berlaku pada lelaki. Okey, jadi kita lihat pada slide seterusnya. Okey, yang pertama sekali ialah suara lelaki akan bertambah garau. Okey, daripada suara yang kanak-kanak kecil, tiba-tiba suara berubah menjadi suara lebih garau. Okey, yang kedua ialah ketinggian
seseorang itu akan meningkat ataupun ketinggian pelajar lelaki akan meningkat. Kalau dulu sekolah rendah kamu tengok dia sama tinggi saja kan. Okey. Apabila sudah meningkat tingkatan 1, tiba-tiba pula kamu nampak kawan kamu itu sudah lebih tinggi daripada kamu. Okey. Yang ketiga pula adalah perubahan dari segi misai dan janggut. Okey, kamu boleh nampak misai dan janggut kamu mula tumbuh. Jadi kamu apa nama dia? Sering kali tengok muka kamu di cermin, tengok nak kira berapa misai yang tumbuh, berapa banyak dah misai atau janggut kamu dah tumbuh, rasa terselesa, kan? Dan sebagainya. Okey, yang keempat ialah otot. Saiz otot lelaki menjadi lebih besar. Okey, saiz otot menjadi lebih besar. Okey, dan yang kelima pula, of course lah, jerawat mula tumbuh di seluruh muka kamu. Okey, kita teruskan. Apakah perubahan fizikal yang berlaku kepada perempuan? Okey, yang pertama sekali, kamu akan melihat pinggul dan payudara seorang perempuan itu membesar. Okey, jadi kita akan berasa tidak selesa. Okey, jadi perubahan fizikal yang berlaku pada tubuh badan ini perlu kita tangani. Macam mana? Of course, kita sudah mula memakai singlet ataupun memakai pakaian dalam yang boleh membuatkan kita lagi lebih selesa. Okey. Seterusnya, ketinggian perempuan juga meningkat sama seperti lelaki. Okey, suara perempuan juga akan berubah daripada suara seperti kanak-kanak ya, menjadi suara yang menjadi semakin lunak. Okey, maksudnya suara akan menjadi lebih merdu lagi. Okey. Yang keempat ini adalah kamu akan melihat seluruh wajah kamu ditumbuhi oleh jerawat. Okey, jadi balik-baliklah kamu nak tengok muka kamu di cermin, rasa susah hati, nak picit jerawat, nak letak krim muka dan sebagainya untuk menghilangkan jerawat. Betul? Okey, jadi itu tadi cerita ialah tentang perubahan dari segi fizikal pula yang kita boleh nampak, yang kita boleh ada perubahan dalam bentuk badan kita. Okey. Okey, seterusnya ialah bagaimana pula perubahan emosi. Okey, bagaimanakah perubahan emosi kita? Yes. Sebagai seorang remaja, perubahan emosi yang paling ketara sekali ialah remaja sangat sensitif. Okey. Perubahan ini adalah sangat ketara daripada kanak-kanak kepada seorang remaja. Okey. Jadi, apakah perubahan-perubahan yang kamu boleh nampak itu ya ataupun yang kamu sedar? Okey, yang pertama sekali, cepat berasa tersinggung. Okey, ada saja yang tak kena pada hati. Yang kedua pula, cepat berasa marah. Okey, sensitif sangat. Benda-benda yang tak kena pada hati akan membuatkan anda rasa geram dan marah. Okey, yang ketiga pula, cepat merajuk. Kan? Tidak kena beli barang merajuk. Okey. Tidak dipanggil bawa berjalan merajuk. Kalau merajuk tidak dipujuk, cepat berasa sedih pula, kan? So ini adalah perubahan emosi untuk remaja. Okey, baiklah. Sekarang slide ini yang cikgu tunjukkan ini pula adalah tentang bijak mengurus diri. Apabila perubahan fizikal yang berlaku pada tubuh badan kita, kita harus pandai menanganinya dengan lebih bijak, dengan baik. Okey. Jadi untuk slide ini, cikgu akan tunjukkan langkah-langkah membersih bulu ketiak. Okey.
Ini memang pada umur perkembangan remaja, memang semua remaja perkara ini akan berlaku. Jadi ia bukan sesuatu yang yang perlu kita ketawakan ataupun perlu kita rasa geli, kerana ia berlaku pada diri kita dan kita harus tanganinya dengan baik sekali. Okey, cikgu tunjukkan di sini. Yang pertama sekali ialah bersihkan dahulu ketiak dengan sabun dan air untuk menghilangkan sisa deodoran, minyak dan benda asing. Minyak ini adalah sebabkan kita berpeluh. Okay, mungkin kita kuat bersukan, okay? Mungkin kita terlalu lama menjalankan aktiviti di bawah panas matahari dan sebagainya. Oleh itu badan kita berpeluh. Okay, jadi kita bersihkan dulu dengan sabun, okay? Bila itu biasanya masa mandi lah, jangan lupa. Okey, kedua, mulakan mencabut atau menggunting pendek bulu ketiak. Okey, jadi apabila mencabut atau menggunting bulu ketiak kamu, pastikan gunakan pencabut yang bersih dan gunting yang bersih. Yang ketiga pula, setelah selesai menggunting, bersihkan kembali ketiak dengan air. Lap semula ketiak sehingga kering. Okey, boleh juga kalau kamu mau mencuci dia dengan sabun, okey, tetapi bilas dengan air yang bersih dan keringkan. Dan akhir sekali yang keempat, ingat laplah ketiak dengan menggunakan tuala yang bersih, okey, supaya bakteria tidak mudah membiak. Okey, jadi begitulah 4 langkah untuk membersihkan bulu ketiak. Okey, jadi saya harap para pelajar akan mencuba dan apply langkah-langkah ini. Okey, sekarang cikgu ingin tunjukkan pula iaitu tips penjagaan muka yang berjerawat. Okey. Nah, apabila jerawat mula tumbuh di muka, kita akan merasa tidak selesa. Okey, kita mungkin pelajar perempuan dan juga pelajar lelaki akan berasa sedikit tertekan dengan muka yang pada mulanya masa contohnya tahun 6 muka kamu begitu halus, tiba-tiba bila naik tahun 6 ataupun ke tingkatan 1, jerawat semakin banyak di muka kamu. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Apa yang perlu kamu buat? Inilah langkah-langkah yang cikgu tunjukkan. Okey, yang pertama sekali ialah pastikan wajah sentiasa bersih. Maksudnya kalau kita berpeluh, kalau kita rasa muka kita terkena dengan habuk dan sebagainya, okey, terkena panas, okey. Jadi bila kita balik rumah, satu hari berjalan kita balik rumah, pastikan kita cuci muka kita dengan sabun. Pastikan sentiasa bersih, okey. Alright, yang seterusnya gunakan alat penjaga muka yang betul, okey, ataupun gunakan jenama untuk pembersih muka yang betul. Okey, bolehlah tanya dengan farmasi, okey, dengan kakak-kakak ataupun dengan senior-senior di sekolah apa yang mereka gunakan untuk muka, okey. Ataupun boleh saja kamu tanyalah ibu kamu, minta pendapat dengan ibu kamu. Apakah jenama yang sesuai untuk membersihkan muka? Okey, jangan dulu beli sendiri. Okey. Yang seterusnya, sekiranya yang jerawat pada muka kamu itu bertambah banyak, okey, ataupun ada yang bernanah dan kamu lihat muka wajah kamu itu sangat bermasalah, janganlah pula kamu jadi doktor, jadi nurse sendiri mengubati muka kamu, beli ubat-ubat di farmasi dan sebagainya, kerana kemungkinan saja muka kamu tu akan menjadi tambah teruk. Okey, jadi yang paling baik sekali ialah dapatkan rawatan doktor. Doktor akan tahu apakah suplemen ataupun apakah ubat yang paling sesuai untuk merawat wajah kamu. Okey. Nah, seterusnya ialah amalkan gaya hidup sehat. Okey. Gaya hidup sehat ini adalah kekalkan kebersihan diri, mandi 2 kali sehari, kebersihan tempat tidur, tempat kita bekerja, okey. Kemudian bersenam, tak perlu lama, tak perlu terlalu senaman yang begitu agresif, okey. Sekurang-kurangnya bersenamlah 30 minit hingga sejam setiap hari, jogging, stretching, okey.
Alright, yang seterusnya ialah makan makanan seimbang. Okey, jadi makan makanan seimbang ini pelajar bolehlah merujuk kepada prinsip piramid makanan, di mana piramid makanan ini ada mengajar kita bahawa untuk mengambil makanan ada 4 aras dan setiap aras itu ada makanan yang perlu kita ambil dalam jumlah dan kuantiti yang betul. Okey. Kemudian elakkan memicit jerawat. Okey, janganlah kita memicit jerawat kerana tangan kita ini sentiasa busy untuk melakukan banyak hal. Jadi kalau kita suka memegang jerawat, segala kuman-kuman yang ataupun bakteria yang ada pada tangan kita itu akan berpindah pada muka kita dan akhirnya jerawat yang ada pada muka kita tu akan menjadi semakin teruk lagi. Okey. So, cikgu berharap langkah-langkah ataupun tips penjagaan muka jerawat yang cikgu tunjukkan ini dapatlah di-apply, digunakan oleh pelajar semua dan diharapkan dapat mengurangkan lagi jerawat dan seterusnya mengurangkan emosi pelajar. Okey, seterusnya cikgu ingin kongsikan sebuah coretan daripada Zulaika. Okey, jadi ini adalah coretan Zulaika. Okey, jadi cikgu akan baca ya. Alam remaja yang saya tunggu akhirnya tiba. Oh, saya sudah remaja. Mak, kenapa buah dada saya menonjol? Malunya saya. Pergi ke sekolah asyik diperhatikan oleh kawan-kawan lelaki yang nakal. Saya mengasingkan diri dari rakan-rakan. Bertambah teruk apabila muka saya ditumbuhi jerawat. Saya terus menyendiri dan malu untuk keluar rumah seperti biasa. Keadaan ini berlarutan selama beberapa minggu. Okey. Daripada coretan Zulaika ini, okey, jadi terutamanya saya ingin bertanya kepada yang pelajar perempuanlah. Pernahkah perkara ini berlaku pada kamu? Saya kira pernah kan? Saya rasa semua pelajar perempuan pernah menghadapi situasi yang seperti begini. Okey? Nah, apakah yang Zulaika perlu buat? Apa Zulaika perlu buat, kelas? Okey, apakah dia perlu buat? Yes. Cikgu seperti yang cikgu sudah tulis di sini, kongsi masalah dengan ibu, kakak, kawan yang lebih dewasa, saudara perempuan, cikgu wanita atau kaunselor wanita. Share masalah kamu dengan mereka. Okay? Mereka mempunyai pengalaman dan mereka boleh membantu kamu. Jangan berdiam diri seseorang. Okay? Bersembunyi di sudut, tinggalkan kawan. Jangan buat begitu. Sharelah masalah kamu supaya dapat meringankan beban kamu dan pada masa yang sama kawan-kawan kamu ataupun masalah yang kamu share itu dapat dibantu oleh orang-orang yang tertentu. Okey, baiklah. Situasi Zulaika adalah perubahan emosi yang biasa berlaku semasa perkembangan seksual sekunder. Remaja perlu memahami perubahan emosi untuk memupuk keyakinan diri, meningkatkan penampilan, bekerjasama dengan ibu bapa dan rakan, menguatkan jati diri, meningkatkan daya tahan diri dan menguruskan stres. Remaja harus membuang jauh-jauh perasaan rendah diri dan mendekati orang-orang yang anda hargai dan sayangi ini agar kehidupan lebih ceria dan bermakna. Okay? Alright. Okay, jadi pembelajaran kita sampai di sini saja. Okey, jadi cikgu berharap para pelajar sudah dapat memahami apa yang disampaikan oleh cikgu. Okey, dan sekarang ini adalah seterusnya adalah latihan PBD. Okey, tugasan untuk pelajar untuk menyiapkan latihan PBD. Okey, jadi cikgu telah sediakan latihan PBD dalam bentuk Google Form. Pelajar bolehlah ke bahagian deskripsi dalam YouTube ini untuk mendapatkannya. Okey?
Okey, jadi semua pelajar stay safe and stay healthy. Jumpa lagi di video-video PDPC Cikgu yang akan datang. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen channel Cikgu sebagai sokongan Cikgu agar Cikgu dapat menyediakan lagi banyak video-video yang menarik untuk kamu semua. Okey? Bye.